beralih kepada satu lagi isu besar yang timbul di dalam perbahasan itu. Sebab malam tu ada perbahasan falsafah sains. Dan saya tengok saudara Haziq presented very well. Argument saudara Haziq itu is everywhere already. Cuma dia memberi penekanan kepada point tu yang is very important. Bagi saya itu adalah point yang paling penting yang semua orang boleh dapat manfaat, tak kira evolutionist ataupun creationist daripada pembentangan itu. Baik. Satu benda pelik dalam sains, teori yang salah boleh menghasilkan ramalan yang betul. Okay? Satu teori yang salah boleh mendatangkan dapatan yang betul. Ini yang kita sebagai bukan orang sains ke apa kena faham. Sebenarnya sahabat-sahabat, benda ni bukan saja berlaku dalam sains. Dia berlaku dalam semua bidang. You can believe in a wrong theory, but sometimes your conclusion can be right. Saya bagi contoh. Katalah ada keluarga ni, keluarga Pak Abu. Semua askar. Nenek moyang semua askar. Memang ekstrim askar lah. Semua very discipline. Lepas tu, satu hari kita nampak. Kita dengar cerita pasal dia. Satu hari kita nampak. Orang kata, tu Pak Abu. Pak Abu jalan dengan beberapa orang muda, mungkin 3 orang. Yang muka dia lebih kurang macam Pak Abu, height pun lebih kurang macam Pak Abu. Lepas tu kita pun kata, ini anak-anak Pak Abu ni. Dan yang aku dengar tentang Pak Abu ni, dia pastikan keluarga dia semua masuk askar. Kau tak percaya ke tengok, budak-budak ni semua akan masuk askar. Sebab dia orang anak-anak Pak Abu, dia akan masuk askar. Dan betul, after 3-4 years, semua 3-3 masuk askar. Tetapi, akhirnya, didapati bahawa dia orang bukan anak Pak Abu pun. Dia orang semua anak angkat. Dia semua adalah anak angkat. So, your theory can be wrong. Tapi yang conclusion can be right. Sebab anak-anak Pak Abu masuk askar, mungkin bukan kerana dia orang ni anak dia daripada genetik Pak Abu. Tapi kerana hasil didikan Pak Abu. That means anyone. Tapi kerana muka dia nampak lebih kurang sama, ataupun height lebih kurang sama, people conclude, aku ramal betul tak? Sebab dia anak Pak Abu. Tak semestinya. Tak semestinya. Your theory can be wrong, but your conclusion can be right. And your prediction can be right. And this thing happens many times dalam kehidupan kita pun. Teori kita salah, tapi ramalan betul. Ada suspek orang tertentu ni, aku rasa satu hari dia akan buat jenayah Mamat ni. Kan? Tengok dia perangai dia sejak muda ni. Suka curi, suka kacau orang, suka bully. Dah besar ni dia akan buat jenayah ni. Dan betul dia buat jenayah. Orang ni pula akan kata tu, betul tak apa aku cakap? Aku dah predict dia daripada awal lah. Tengok perangai dia ni, dia akan jadi penyerayah. Sebab memang dia jahat. Tapi rupa-rupanya, dia yang dizalimi. Boleh jadi tak? Dia lakukan perkara itu sebab dia dizalimi, bukan sebab dia jahat. Tapi prediction awak betul. Satu hari dia akan buat jenayah. Mungkin dia bunuh orang yang cuba nak bunuh dia. Tapi diwawakan sebagai dia membunuh orang. So your theory can be wrong, but your prediction can be right. Ini yang dipanggil sebagai scientific instrumentalism. Nak anggap teori evolusi ni sebagai instrumen sahaja, tak kira lah dia betul ataupun salah, tapi dia boleh bantu kita predict. Dia boleh bantu kita interpret certain things di dalam alam ini. Regardless whether it's true or false. Ini scientific instrumentalism. They don't care whether it's true or false. Yang penting dia boleh predict, dia boleh bantu sains. Scientific realism pula mengatakan bahawa a scientific fact, for example, memang betul-betul mencerminkan hakikat realiti. Yang benar adalah benar. Bila dia mampu predict, bila dia mampu menjelaskan sesuatu, maksudnya dia adalah benar. Ini yang menjadi perbahasan. So, saudara Haziq membentangkan, dan sebelum ni saudara Sabur Ahmad pun yang busy dekat Hyde Park dan sebagainya, dia banyak tekankan isu ini. It's okay. Even if Muslims disagree with the truth value, the factual value of evolution theory, doesn't mean we cannot use it. Itu bukan bermakna kita tidak boleh menggunakan ini sebagai instrumen dalam pengamalan sains kita. Jadi saya lihat ini jalan tengah yang sebahagian orang pegang. Kita jangan tolak, tapi bukan bermakna kita terima ia sebagai satu dakwaan kebenaran 100%. Dia boleh ada kemampuan, dia ada predictive power, dia ada interpretive power. Macam ada yang mendakwa, COVID. Antaranya vaksin ni semua timbul kerana saintis menggunakan rangka fikir teori evolusi untuk kenal virus ni punya evolution. Kan? Ataupun nak kenal dia punya tok nenek moyang dia, leluhur virus ni, menggunakan rangka fikir evolution. Itu yang membuatkan mereka dapat develop vaksin. Seolah-olah mereka nak kata it's beneficial untuk guna rangka fikir evolution ini membantu menyelesaikan masalah. But whether Nabi Adam itu homo sapien ataupun tidak, itu cerita lain. So we can use its instrumental value, but does not mean we affirm its factual claim. Pelik kan? So it's not as easy as some people think it is. Sebab tu bagi
kalau kita tahu sedikit tentang apa yang berlaku dalam dunia biologi, saintis ni, they take evolution very seriously. Dan kalau keluar terus teori evolusi ni, kemungkinan ada yang goyang. Bahagian pusat-pusat kajian akan mungkin mencacah. Sebab they need a world view. Satu pegangan besar meta-naratif yang memandu pergerakan sains mereka. So evolution has served as this meta-narrative for decades. Dan dia ada sumbangan juga dalam kemajuan sains. Tapi dalam masa yang sama, dia juga ada sumbangan dalam kemunduran sains bagi kita. Contoh dia bawa kepada eugenics, Hitler buat genocide dan sebagainya. Kita boleh jumpa sanad dia sampai ke Darwin. Hitler memang merujuk kepada teori-teori Darwin apabila dia mengklasifikasikan Aryan race dan sebagainya, dan pihak tertentu patut menjadi ketua dan yang lemah patut dihapuskan, survival of the fittest. Dia sanad dia tu boleh kembali kepada Darwin. So kita kata ada sumbangan dan juga ada kerosakan yang berlaku hasil daripada teori ini.